iaitu bersederhana dalam perbelanjaan dan mengharamkan memakan harta dengan cara yang salah. Ada dua bab, dua topik kecil di dalam cabang iman yang ke-42. Yang pertama, tanda imannya sederhana dalam segala urusan. Sama ada dalam berbelanja, dalam beragama, dalam kehidupan dunia, sederhana. Itu satu topik. Yang kedua, mengharamkan diri kita memakan harta dengan cara yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bita'alimihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Kemudian yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan Tuan Imam Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Suhairi Muhammad Yusof, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan kali yang ke-14 ataupun siri yang ke-14 atau tatap muka yang ke-14 daripada pengajian berkitab kita, yang mana kalau kita tengok di depan kitab kita ini, nama kitab kita Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi. Mukhtasar dengan makna ringkasan, Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang mana asal kitab kita ini ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana asal kitab kita ini tebal 7 jilid, tapi diringkaskan oleh Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, dan bila diringkaskan di dalam bahasa Arab nipis, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sehinggalah sebagaimana naskah yang berada di tangan kita. Malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-90, tuan-tuan. Kita buka muka surat 90, cabang iman yang ke-42 ataupun tanda iman yang ke-42. Salah satu daripada tanda iman iaitu bersederhana dalam perbelanjaan dan mengharamkan memakan harta dengan cara yang salah. Ada dua bab, dua topik kecil di dalam cabang iman yang ke-42. Yang pertama, tanda imannya sederhana dalam segala urusan. Sama ada dalam berbelanja, dalam beragama, dalam kehidupan dunia, sederhana. Itu satu topik. Yang kedua, mengharamkan diri kita memakan harta dengan cara yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab mencukupkan keperluan ataupun kehendak diri dengan yang halal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita di dalam satu doa, yang mana doa ini dalam riwayat Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmizi. Agar kita tidak terjerumus memakan yang haram, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta dengan Allah. Bunyi doa tersebut, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aqnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, cukupkanlah keperluanku dengan yang halal semata-mata, dan berilah segala kekayaanmu kepada diriku ini sehingga aku tidak meminta kepada yang lain lagi. Ini doa yang saya dan kita semua perlu kita amalkan agar kita membatasi diri kita daripada mengambil yang haram. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, muka surat 90, tuan-tuan. Firman Allah Taala, bila kita nak baca ayat Al-Quran, adabnya kita mulakan dahulu dengan ta'awuz, ataupun nama lain disebut isti'adah.
Namanya ta'awuz ataupun isti'adah, lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namanya basmalah, lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Namanya istighfar, lafaznya astaghfirullah. Namanya tahmid, lafaznya alhamdulillah. Namanya takbir, lafaznya Allahu akbar. Namanya istirja', lafaznya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namanya hauqalah, lafaz hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kita belajar dalam bab nama dengan lafaz. Bila kita sebut namanya ta'awuz ataupun isti'adah, maka lafaz kepada ta'awuz atau isti'adah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang selalu Rasulullah baca, cara begini. Ada cara yang lain, wajah yang lain isti'adah ada. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim pun boleh. Macam-macam lafaz isti'adah. Dalil dalam bab bersederhana di dalam perbelanjaan ataupun urusan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Surah Al-Isra ayat yang ke-29. Maksudnya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela lagi menyesal. Tuan-tuan, pada ayat ini kita garis bawahkan. Ana ulang sekali lagi, kita garis bawahkan perkataan tanganmu terbelenggu di leher. Apa makna tangan terbelenggu di leher? Kita gariskan perkataan tersebut. Kita masukkan dalam kurungan tangan terbelenggu di leher dengan makna kedekut ataupun bakhil. Tidak sanggup dia memberi sampai tahap mana diumpamakan oleh Allah sehingga tangannya terikat di leher. Biasa tangan ni orang terikat di mana? Di belakang je kan? Di belakang je kalau tak nak bagi ni. Ataupun tangan ni terikat dalam poket. Tapi orang ni boleh kita istilahkan dengan bakhil sungguhlah, kedekut sungguh. Lalu sampai tangannya bukan terbelenggu di belakang lagi, tetapi tangannya terbelenggu di leher. Merujuk kepada orang ini terlalu kedekut. Ini makna yang pertama. Dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Apa maknanya? Terlalu boros. Lalu perbelanjaan macam mana Allah Ta'ala ajarkan? Tidak terlalu kedekut, sampai tidak boleh infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat dan sebagainya. Tidak terlalu boros. Apa sebab? Sehingga kamu akan menyesal dengan perbuatan kamu dan suatu hari nanti kamu akan tercela. Apa sebab? Kerana tidak ada apa-apa lagi dengan diri kamu. Ini realitinya tuan-tuan. Ketika PKP dulu, kalau kita masih ingat kan, ketika ramai yang tak dapat cari sumber pendapatan, habis harta, macam mana akhir sekali terpaksa kibar bendera putih. Tuan-tuan masih ingat tak isu ni? Tak ada apa-apalah. Apa sebab? Kerana tidak ada simpanan. Masa ada dulu tidak berjimat. Masa ada dulu terlalu boros. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi panduan. Orang yang imannya sempurna, caranya macam mana? Ketika dia ada tidak terlalu boros, tapi ketika dia ada tidaklah sampai terlalu kedekut. Ini Allah Ta'ala bagi gambaran pada kita. Dah. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Surah Al-Furqan pada ayat yang ke-67. Maksudnya, mereka di sini kita garis bawahkan perkataan mereka merujuk pada siapa? Merujuk kepada ibadur Rahman.
hamba Allah yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala jelaskan ada 11 ciri dalam surah Al-Furqan pada last kali ayat dia tentang 11 ciri hamba Allah yang Maha Pemurah. Salah satu ciri hamba Allah ataupun ibadur Rahman ini, mereka itu apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada pula bakhil kedekut. Dan perbelanjaan mereka itu adalah betul-betul sederhana di antara kedua-duanya. Tuan-tuan, kayanya bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan perkataan yaqturu. Yaqturu ni dengan makna kedekut. Lebih kedekut daripada yaqturu namanya bakhil. Itu lebih kedekut. Faham tak? Lebih kedekut daripada bakhil, Allah Ta'ala gunakan perkataan syuh. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita ni, kalau kedekut, lebih kedekut, paling kedekut. Kita akan guna perkataan yang sama je, betul tak? Tapi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bezakan. Kalau orang ni kedekut, digunakan perkataan kikir ataupun yaqturu pada ayat ni. Kalau lebih kedekut, digunakan perkataan bakhil. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bersikap bakhil, sesungguhnya kebakhilan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi ada yang lebih kedekut daripada bakhil, namanya syuh. Ini paling kedekut dah ni. Ini disebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang terselamat daripada sikap syuh, maka dialah orang yang berjaya. Faham tak tuan-tuan? Ini istilah dalam Al-Quran. Kalau kedekut disebut dengan kikir ataupun dalam ayat ni yaqturu. Kalau lebih kedekut disebut dengan bakhil. Kalau paling kedekut namanya syuh. Apa beza antara bakhil dengan syuh ni? Nak mudah faham macam ni. Kita pergi mengetih kedai mamak dengan kawan kita kan. Kalau orang bakhil, time nak bayar nanti, dia pergi kat cashier, dia hanya bayar untuk diri dia saja. Faham tak? Dia tak nak bayar untuk kawan dia. Walaupun makan sekali, datang sekali, dia tak nak harta dia ni milik dia saja. Itu bakhil. Kalau syuh ni macam mana? Syuh ni, bila dia makan ramai-ramai tadi, dia bukan sahaja tak nak bayar untuk diri dia, tapi mengharapkan orang lain yang payung dia. Faham tak tuan-tuan? Dia buat lambat-lambat. Buat dompet ni tinggal dalam kereta. Ini orang syuh. Faham tuan-tuan? Ini beza antara bakhil dengan syuh. Kalau dapat gelaran haji bakhil tu, itu kira okey lagi lah. Dia hanya bakhil daripada belanja orang lain. Tapi kalau dapat gelaran haji syuh dia ni, ini memang teruk betul. Bukan setakat diri dia pun dia tak nak bayar, tapi mengharapkan orang lain bayar untuk diri dia. Ini betapa dalamnya, betapa Al-Quranul Karim dia memperincikan setiap perkataan itu dengan lebih dalam. Kalau kedekut namanya kikir, yaqturu dalam ayat ni. Kalau lebih kedekut namanya bakhil. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Tapi kalau paling kedekut, itu dinamakan dengan syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jelas tuan-tuan? InsyaAllah. Dah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, adab kita bila menyebut nama sahabat, maka kita berikan gelaran yang selayaknya kepada sahabat. Gelaran ini datang sendiri dari Allah Ta'ala, iaitu kita katakan radhiyallahu anhu. Allah redha pada sahabat tersebut. Muka surat 91. Dalam Sahih Muslim, maknanya hadis ni hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 91, wa naha an thalathin. Baginda itu melarang 3 perkara. Ni sahabat cerita. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia cerita.
Nabi itu antara pantang larang dia ataupun perkara yang Rasulullah tak suka, perkara yang Rasulullah rasa tak selesa, ada 3 perkara. Ini sahabat sendiri yang cerita. Bila Rasulullah sebut ada 3 perkara ni, kalau boleh yang ada kitab lah. Yang kitab kita sendiri, kita buat numbering. Nombor 1 Rasulullah tak suka, nombor 2 Rasulullah tak suka, nombor 3 Rasulullah tak suka. Itu kalau kitab kita sendiri. Tapi kalau kitab wakaf jangan. Ini hak ummah. Yang pertama, apa benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka? Yang pertamanya, qila wa qala, membawa kabar angin. Benda yang tak pasti lagi. Tapi duk heboh dalam grup WhatsApp. Forward. Last sekali dia kata, mohon pencerahan. Ada tak orang demikian? Dia dah bawa kabar angin merata dah ni. Last sekali, mohon pencerahan. Benda tak pasti sahih ataupun tidak. Benda yang tak pasti lagi. Tapi menyebabkan habis orang takut. Benda ni perkara pertama, kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah rasa sangat tak selesa. Qila wa qala. Duk bawa cerita benda yang belum pasti. Kalau pasti tak ada masalah disebarkan. Banyak perkara yang rosak, banyak menimbulkan fitnah, banyak berlakunya perpecahan. Apa sebab? What is the because? Sebabnya apa? Qila wa qala, membawa khabar yang tidak pasti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang Rasulullah sangat rasa tak selesa, iaitu membawa khabar angin yang mana khabar itu belum disahkan kesahihannya. Ini perkara pertama yang Rasulullah rasa tak selesa. Diceritakan sendiri oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang kedua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka, yang Rasulullah larang, kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, wa idha'atil mal, dia menyia-nyiakan harta. Apa maksud menyia-nyiakan harta ini? Daripada hartanya itu tidak ada bahagian untuk akhirat. Maknanya semuanya untuk keduniaan saja. Kertanya sampai 5 biji, rumahnya sampai 10, tapi bahagian akhiratnya tak ada. Kaya tak menjadi masalah. Apa sebab? Rasulullah orang kaya, tapi memilih hidup sederhana. Uthman lagi kaya. Sahabat paling kaya dalam kalangan sahabat Nabi, Uthman, tuan-tuan. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun mengatakan, hari Uthman bin Affan meninggal dunia, dia meninggalkan harta yang dijumpai dalam rumahnya sebanyak 150,000 dinar. Bersamaan dengan 110 juta. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. 150,000 dinar darab dengan 4.25 gram emas tu, darab dengan harga semasa emas, lebih kurang harta ketika Uthman meninggal dunia 110 juta. Itu harta cash yang dijumpai, boleh kita katakan dalam peti besi dia lah. Sebab bank tak ada lagi masa tu kan. Umar Uthman bin Affan. Tapi adakah kayanya Uthman termasuk daripada idha'atil mal? Tidak. Dia tidak menyia-nyiakan harta. Apa sebab? Kerana daripada hartanya itu ada bahagian akhirat yang dia berikan. Uthman sahabat Nabi yang paling kaya. Buktinya macam mana? 1/3 daripada persiapan perang Tabuk disiapkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Berapa banyak? 70,000 dirham. Bersamaan dengan 4.9 juta Uthman siapkan. Uthman sahabat yang paling kaya. Buktinya macam mana? Ketika sahabat yang lain baru je tiba ke Madinah berhijrah, Abdul Rahman bin Auf baru nak mula berniaga. Betul tak tuan-tuan? Dia tanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, dullani ala suq, tunjuk pada aku di mana pasar di Madinah. Aku baru nak start berniaga ni, baru nak daftar SSM dia ni, baru nak daftar syarikat. Tapi Uthman ketika itu dia sudah beli Bi'rul Rumah, Telaga Ar-Rumah. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni?
Telaga Ar-Rumah. Sekarang ni masih ada dan airnya masih mengalir. Dia tanam di sekitar Bi'rul Rumah itu kurma, dan kurma daripada Bi'rul Rumah berbuah sampai hari ini. Habis infak dah. Terpaksa dijual kurma tersebut. Duitnya masuk akaun Saidina Osman, masih ada sampai pada hari ini. Beberapa tahun lepas, hasil daripada duit yang berada dalam akaun Saidina Osman itu dipajakkan untuk dibuat hotel. Keuntungan yang diberikan sebanyak 50 juta rial satu tahun. Subhanallah. Manusia yang telah mati tapi satu-satunya orang akaunnya masih hidup. Tapi kenapa Saidina Osman? Ulama bincang, apa sebab Osman ni walaupun dia kaya tapi orang tak cerita kekayaan dia. Dua sebab. Yang pertama, dia menantu Nabi. Dia menantu Rasulullah. Bukan setakat pada seorang ni, dua orang. Hebat dia ni. Ruqayyah dengan Ummi Kalthum. Boleh menjadi fitnah kepada Nabi oleh sebab menantu dia ni bilioner. Dia bilioner. Bila dia meninggal dunia, harta cash dia 110 juta. Kawasan-kawasan hartanah yang ditinggalkan Osman mencecah bilion ringgit. Sebab itu orang tak bincang tentang kekayaan Osman, takut fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang tak bincang kekayaan Saidina Osman, walaupun dia sahabat yang paling kaya, dia adalah khalifah. Dia terjun dalam bidang politik. Orang politik kalau terlalu kaya, masalah. Betul tak tuan-tuan? Orang akan kata, ini dapat tender mana ni? Dapat kontrak mana ni? Sebab itu Rasulullah, kalau kita tengok dalam hadis, bila Rasulullah bercakap dengan Osman, Rasulullah sangat respect. Sebab ni tokoh koprak ni. Beza dengan sahabat-sahabat yang lain. Bukan setakat Rasulullah malu, malaikat pun malu pada kamu, wahai Osman. Bayangkan tuan-tuan, dua orang anak Nabi dia dapat. Kita nak dapat jadi menantu Tok Imam pun agak-agak senang tak? Payah nak. Macam-macam soalan dia interview. 3 orang lelaki datang nak pinang anak Tok Imam. Awak nama apa? Interview. Nama saya Anas. Iqra' suratun Nas, kata Tok Imam. Baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tapi calon pertama ni. Datang calon yang kedua. Awak nama apa? Saya nama Asri, dia kata. Iqra' suratul Asr. Baca wal asri. Lepas tapi pertama calon kedua. Datang calon ketiga, takut dia. Awak nama apa? Nama saya Yasin, Pak Imam. Yasin nama dia. Tapi sabar dulu, dia kata. Walaupun saya nama Yasin, sejak dari kecil lagi orang kampung panggil saya ni Qul huwallahu ahad. Pandai dia belit. Itu baru nak jadi menantu Tok Imam. Nak jadi menantu mufti, lagi payah, betul tak? Ni jadi menantu Nabi, takkanlah Nabi ni tak tanya soalan. Dua pula tu, Ummi Kalthum dengan Ruqayyah. Ini orang yang cukup hebat. Tapi adakah kekayaan Osman ini termasuk daripada, balik pada cerita kita, termasuk daripada dia menyia-nyiakan harta? Tidak. Apa sebab? Kerana daripada hartanya itu ada bahagian untuk akhirat. Jelas tuan-tuan? Ini perlu dijelaskan. Kalaulah datang ustaz katanya jangan jadi kaya, jangan jadi kaya, itu tidak tepat. Osman itu kaya, tetapi kekayaannya itu ada bahagian akhirat daripada hartanya. Itu maknanya idha'atil mal. Yang ketiga, perkara yang Rasulullah rasa tak selesa ataupun Rasulullah larang. Yang ketiganya kata Nabi sallallahu, kata Mughirah bin Syu'bah, wa kathratis su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa tidak selesa apabila banyak bertanya. Tapi perlu dijelaskan, banyak bertanya di sini dengan maksud soalan yang ditanya itu soalan yang tidak menambahkan iman dan amal. Faham tuan-tuan? Ini jangan salah silap, jangan salah faham. Oh, kalau macam tu tak boleh bertanyalah ustaz. Bukan macam tu. Banyak bertanya merujuk kepada soalan yang tidak menambahkan iman dan amal. Contohnya macam mana? Contohnya ada seorang Badawi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Rasulullah. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kiamat ni bila wahai Rasulullah? Dia nak usul periksa tarikh kiamat. Lalu Rasulullah
tak selesa dengan soalan tersebut, Rasulullah balas balik soalan dengan soalan. Rasulullah tanya, ma'addatta laha, kamu ni duk kalut sangat, sibuk sangat nak tahu bila tarikh-tarikh kiamat ni, apa sebenarnya persiapan kamu nak bertemu dengan kiamat? Mana lebih penting, tahu tarikh kiamat ataupun persiapkan diri bertemu dengan hari kiamat? Pastilah soalan yang lebih penting, persiapkan diri bertemu dengan hari kiamat. Lalu banyak bertanya di sini merujuk kepada soalan yang tidak menambahkan iman dan amal. Kalau soalan yang membentuk iman, menambahkan amal, tanyalah, pastinya akan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Banyak hadis kalau kita jumpa Rasulullah bila bertemu dengan sahabat, sahabat tanya, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berilah pesan kepadaku, pesan itu jangan panjang-panjang. Apa dia kamu nak tahu? Ma afdalus sadaqah, sadaqah macam mana yang paling afdal? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan macam mana yang paling disukai Allah? Rasulullah jawab pertanyaan demikian. Apa sebab? Kerana pertanyaan itu boleh membentuk iman dan boleh menambahkan amal. Kalau tak menambahkan iman, tak menambahkan amal, kata Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah rasa tidak selesa perkara tersebut. Dah. Itu dalam bab bersederhana dalam perbelanjaan dan mengharamkan diri daripada memakan harta dengan cara yang salah. Kita masuk cabang iman yang ke-43. Cabang iman yang ke-43, tuan-tuan, tanda iman adalah tidak menipu, tidak berhasad dengki dan seumpama dengannya. Firman Allah Ta'ala, ayat ni selalu kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku mohon berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan berdengki itu tadi. Tuan-tuan, ini salah satu daripada permohonan Rasulullah untuk meminta perlindungan daripada Allah. Kalau kita baca dalam surah Al-Falaq, yang pertama Rasulullah berlindung daripada apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada Al-Falaq. Al-Falaq ni apa maknanya? 3. Yang pertama, waktu gelap subuh. Yang kedua, Al-Falaq dengan makna kejahatan makhluk. Yang ketiga makna Al-Falaq jubbun finnar, curang daripada neraka. 3 Rasulullah berlindung pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq, aku mohon berlindung daripada gelapnya subuh. Aku mohon berlindung daripada makhluk. Aku berlindung daripada curang dalam neraka. Min syarri ma khalaq, aku mohon berlindung daripada makhluk yang kamu ciptakan, sama ada makhluk itu berakal ataupun tidak berakal. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, aku mohon berlindung daripada gelapnya waktu malam apabila waktu malam itu tiba. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku mohon berlindung daripada tukang-tukang sihir yang menghembuskan pada ikatan. Siapa tukang sihir? Merujuk kepada Labid bin Aqsam dan 3 orang anak perempuannya yang menyihir Nabi SAW. 11 utas ataupun urat, 11 helai rambut Rasulullah diikatkan pada jarum, dilemparkan ke dalam telaga yang bernama Qasrut Tul, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Rasulullah minta berlindung, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku mohon berlindung daripada tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan mantera-mantera pada ikatan al-uqad, rambut yang diikat pada jarum. Dan yang kelima, Rasulullah minta berlindung apa dia? Dengan orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku mohon berlindung daripada orang yang dengki apabila timbul perasaan dengki. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dengki ni kita tulis. Dengki ni dia ada 100%. Dengki ni ada 100%. 100% dengki ni. 50% daripada bahagian dengki bila kita sakit hati melihat orang lain dapat nikmat.
Itu baru 50%. 50% yang lain di mana? 50% dengki yang lain. Iaitu apabila kita mengharapkan nikmat itu hilang daripada pemilik nikmat. Faham tak tuan-tuan? Dengki ni 100%. Bahagian yang pertama dengki, sakit hati tengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. 50% lagi mengharapkan nikmat itu hilang pada orang lain. Ketika itulah lengkap dengki itu 100%. Dalam Islam, semua dengki itu negatif. Semua dengki negatif. Melainkan ada dua dengki yang dibenarkan dalam Islam. Dengki yang positif yang disebut dengan satu istilah yang khusus namanya ghibtah. Ghibtah. Kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan ghibtah itulah dengki yang positif yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Sakit hati saya ni ustaz. Kita tanya apa sebab sakit hati? Tengok jiran naik kereta baru, dia kata. Ini dengki positif ke negatif ni? Negatif. Sakit hati tengok jiran naik kereta baru, dapat nikmat. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang dapat nikmat ni pasti akan ada hati yang dengki. Tapi dia kata tu pun okey lagi lah ustaz. Yang lagi saya sakit hati ustaz, tengok jiran pakai gelang baru, dia kata. Ni negatif ke positif? Negatif. Tu pun okey lah lagi ustaz, boleh terima lagi. Tapi yang terpaling saya sakit hati ustaz, tengok jiran dapat bini baru, dia kata. Muslimat jangan marah, bini lama meninggal dunia. Tak wajib benda ni, sunat saja. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama tahan maki, yang kedua sanggup tidur Petronas. Sanggup tidur di surau Petronas. Kalau sanggup, silakan. Ini negatif ke positif? Ini juga negatif. Lalu dengki yang positif ni macam mana? Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la hasada illa fisnataini, tak boleh berdengki melainkan pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasaddaqahu, lelaki yang Allah titipkan harta kepada dirinya, fasaddaqahu, maka dia gunakan hartanya pada jalan Allah, ana al-laili wan nahar, pada waktu siang, pada waktu petang, pada waktu malam. Orang macam ni boleh kita berdengki. Bukan menjatuhkan dia, tapi kita nak tiru dia. Ya Allah, kalau aku dititipkan harta yang sama, aku akan bina masjid sebagaimana dia masjid. Aku akan bina surau sebagaimana dia bina surau. Adakah orang bina masjid? Ada tuan-tuan. Orang kaya bina masjid, masih hidup dia. Masjid Aisyah di Langkawi yang pertama. Kemudian dia bina Masjid Husin di Seremban 2. Kemudian dia bina Masjid Seri Sendayan di Negeri Sembilan. Orang yang sama tu. Kos pembinaan Masjid Seri Sendayan 110 juta. Dibina oleh orang yang sama. Boleh tak kita berdengki dengan dia? Boleh. Bukan menjatuhkan, tapi ghibtah. Nak mengharapkan, kalau aku diberi kekayaan yang sama, aku akan buat sebagaimana dia buat. Orangnya masih hidup lagi. Yang kedua, boleh kita berdengki dengan rajulun atahu Allahu hadzal kitab. Boleh berdengki dengan orang yang Allah beri ilmu Al-Quran pada dia. Maka dengan Al-Quran itu dia guna, dia pegang sungguh-sungguh sampai mati. Orang macam ni boleh kita berdengki dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab dengki ni lah ana nak sebut sikit malam ni. Ulama sangat larang kita tanpa ada keperluan. Kita gariskan perkataan tanpa garis bawahkan perkataan tanpa ada keperluan, daripada kita mempamerkan 4 perkara kepada khalayak. 4 perkara ni jika tak ada keperluan, jangan duk cerita pada orang. Yang pertama, jangan cerita nikmat yang kita dapat. Jangan. Tapi sekarang ni terbalik Nana. Sekecil-kecil nikmat pun akan masuk dalam Facebook, dalam Instagram. Beli air teh live je tu. Tapi masuk. Nak suruh orang komen, yummy, 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 sedapnya. Dah terbalik sekarang ni. Mata yang tengok tu, akan ada mata yang suka, akan ada mata yang dengki. Ini yang pertama. Nikmat, diam-diam je lah. Diam-diam je. Tanda bersyukur dengan nikmat, berbahagi nikmat. Bukannya menghebahkan nikmat yang kita dapat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hendaklah nikmat yang kamu dapat itu kamu ceritakan. Apa maksud kamu ceritakan dalam surah Ad-Duha? Dengan makna kamu agihkan. Dengan makna agihkan nikmat yang kita dapat. Lalu tanpa keperluan jangan ceritakan nikmat yang kita dapat. Kadang-kadang beli kereta baru, dia kata macam mana? Lembu merah saya. Ataupun anak gajah putih. Orang kita sekarang beli kereta Wildfire, Alphard dan sebagainya, lembu putih saya. Jangan cerita nikmat tersebut. Dapat, syukur kepada Allah dalam hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Apa sebab? Mata yang tengok dua. Mata yang dengki, mata yang teruja. Yang kedua, jangan cerita pada orang. Garis bawahkan perkataan tanpa ada keperluan. Jangan ceritakan pada orang tentang keluarga kita. Jangan ceritakan. Apa sebab? Mata yang memandang keluarga kita itu, mata yang memandang kelompok yang pertama memandang dengan kedengkian. Betul tak? Ada. Rambut sama hitam, hati belum tentu. Yang kedua, mata memandang kerana teruja ataupun dia puji. Bahaya dua-dua ni. Mata mandang dengan dengki, mata pandang dengan teruja ataupun dia puji, kedua-duanya boleh mendatangkan satu penyakit kepada keluarga kita, namanya penyakit Ain. Tuan-tuan pernah dengar tak penyakit Ain? Ainul Haq. Penyakit Ain ni memang benar-benar wujud. Dari sudut medikalnya memang betul lah, tak boleh dibuktikan. Kalau kita pergi ke KPJ, doktor pakar, sakit apa dia tanya? Penyakit Ain. Tak dapat dibuktikan secara medik. Tapi penyakit Ain ni betul ada. Apa sebab? Mata yang pandang, panahan mata tu panahan yang dengki. Yang kedua, mata yang pandang, mata yang puji. Lalu orang yang kena puji tadi, cantik baju Tuan Haji contohnya. Kalau pakai baju pelik-pelik, cantik baju ni. Lalu orang yang pakai baju cantik tadi, dia tidak katakan Alhamdulillah. Dia tak katakan Alhamdulillah. Kalau dia tak kata, dia berisiko terkena dengan penyakit namanya penyakit Ain. Apa sebab? Allah dengki, Allah cemburu bila kita puji seseorang ataupun menerima pujian daripada seseorang, kita tidak kembalikan pujian itu kepada Allah. Apa sebab? Selepas solat tadi kita kata ramai-ramai, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, segala kekuasaan kerajaan hanya milik Allah. Kemudian walahul hamdu, segala puji-pujian hanya semutlaknya, selayaknya kepada Allah. Tiba-tiba orang puji kita, kita tidak kembalikan pujian itu dengan katakan Alhamdulillah, segala puji hanya layak kepada Allah. Barakallah, keberkatan dari Allah. Masya Allah, semua ini kehendak Allah. Kalau tidak kembalikan kepada Allah, berisiko terkena penyakit Ain. Faham tuan-tuan? Ini yang kedua. Anak kata berapa tadi perkara yang jangan ditonjolkan dia? Ada 4 tuan-tuan. Yang pertama, jangan ceritakan nikmat yang kita dapat. Yang kedua, jangan hebohkan keluarga kita tanpa ada keperluan. Garis bawahkan perkataan tanpa ada keperluan. Yang ketiga, jangan tonjolkan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki jangan. Ini boleh menimbulkan kebencian. Yang keempat, jangan, anda ambil seminit lagi, jangan ceritakan umur kita. Umur kita ini rahsia. Huraiannya lain tahun kita bincang, insya-Allah. Dah masuk insya-Allah ni. Wallahu alam. Tuan-tuan, kita berhenti dulu cabang iman yang ke-43. Kesempatan yang lain kita bincangkan cabang-cabang iman seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.